Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang meninggalkan wudu, yakni tidak perlu berwudu kerana memakan sesuatu yang telah disentuh api, yakni yang telah dimasak dengan api. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memakan paha biri-biri atau kambing, kemudian baginda bersembahyang dengan tidak mengambil air sembahyang terlebih dahulu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, katanya, aku pernah menjadi tetamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Baginda pun menyuruh supaya dipanggang jambin, yakni lambung kambing, lambung kambing yang tulang rusuk kambing. Wa akhadha syafrah, dan baginda mengambil pisau lalu memotong-motongnya untukku, memotong-motong daging tulang rusuk tu. Qala, kata perawi ini Mughirah, selepas itu Bilal datang memberitahu kepada baginda tentang sembahyang. Dia berkata, perawi berkata lagi, fa'alqa syafrah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencampakkan pisaunya sambil dia berkata, malahu, apalah dia ni, taribat yadahu, rosak program, rosak rancangan kita. Wa qama yusalli, asalnya malahu, kenapa dia sibuk, taribat yadahu, taribat yadahu, terkena tanahlah tangannya, maksudnya rosak program. Wa qama yusalli, dan Nabi SAW bangkit bersembahyang. Wa zada al-Anbari dalam riwayatnya menambahkan, wa kana syaribi, katanya, kata perawi ini Mughirah, misaiku wafa, telah panjang pada ketika itu. Faqassahu li ala siwak, maka Nabi SAW mengguntingnya di atas kayu sugi, yakni mengguntingnya dengan meletak kayu sugi di bawahnya. Au qala, atau kata perawi, aqussuhu laka, aku akan guntingkan untukmu, ala siwak, dengan meletakkan kayu sugi di bawahnya. Jadi dengan menjadikan kayu sugi sebagai pengukur lah, sebagai pengukur atas kayu sugi itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memakan paha, yakni kambing, kemudian baginda menyapu tangannya dengan kain pengesat, menyapu macam sapu tangan yang berada di bawahnya. Thumma qama, kemudian baginda bangkit lalu bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan lagi dari Ibnu Abbas lagi bahawa Nabi SAW telah menggigit paha kambing, kemudian bersembahyang dengan tidak berwuduk lagi, yakni dengan tidak berwuduk terlebih dahulu sebelum sembahyang itu. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munkadir, katanya, saya telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, saya pernah mengemukakan kepada Nabi, yakni menghidangkan kepada Nabi SAW roti dan daging. Baginda pun makan, kemudian meminta air sembahyang, lalu berwudu. Kemudian baginda bersembahyang zuhur. Setelah itu baginda meminta lagi sisa makanannya yang lebih, makanan yang lebihan tadi, yakni sisa makanan yang telah dimakan tadi. Fa'akala, lalu makan, yakni makan pula. Thumma qama, kemudian bangkit pergi bersembahyang dengan tidak berwudu lagi, yakni dengan tidak berwudu
terlebih dahulu. Ini riwayat daripada Muhammad bin Al-Munkadir lagi dari Jabir, katanya yang terakhir dari dua keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tidak mengambil air sembahyang kerana memakan sesuatu yang telah diubah oleh api. Itu satu terjemahannya. Satu lagi, yang terakhir dari dua perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah meninggalkan wuduk, yakni tidak perlu berwuduk kerana sesuatu yang dimasak dengan api lah, ghayyaratin nar, yang diubah oleh api itu, yakni yang dimasak dengan api. Abu Daud berkata hadis ini adalah ringkasan dari hadis yang pertama tadi. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abdul Malik bin Abi Karimah dari Ahmad bin Amr bin As-Sarh, katanya Abdul Malik bin Abi Karimah menceritakan kepada kami, qala Ibnu Sarh yani Ahmad bin Amr bin As-Sarh tadi berkata, beliau yani Abdul Malik bin Abi Karimah itu min khiyaril muslimin, di antara orang-orang Islam yang terpilih. Qala, kata Abdul Malik, haddatsani Ubaid bin Thumamah menceritakan kepadaku, katanya Abdullah bin Al-Harith bin Jaz'in, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kami di Mesir. Aku pun mendengar dia menceritakan hadis di masjid Mesir. Qala, kata perawi ini, siapa? Ubaid bin Thumamah, laqad ra'aituni, ketika itu aku yang ketujuh dari 7 orang, atau yang keenam lagi dari 6 orang. Laqad ra'aituni sabi'a sab'atin atau sadisa sittatin, mana aku salah seorang daripada 7 orang, yang ketujuh dari 7 orang, atau yang keenam dari 6 orang. Ataupun mana dia, laqad ra'aituni, sesungguhnya masih lagi aku nampak, masih lagi terbayang kepadaku keadaan di mana aku merupakan yang ketujuh dari 7 orang, atau yang keenam dari 6 orang, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah seorang lelaki. Famarra Bilalun, Bilal pun lalu dia menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersembahyang. Kami pun keluar dan lalu dekat seorang lelaki yang mana periuknya pada ketika itu sedang berada di atas api. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya dia, "Athabat burmatuk?" Sudah masakkah daging dalam periukmu? Periukmu sudah masakkah? Yani daging dalam periukmu sudah masakkah? Qala, orang itu menjawab, "Ya, ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku." Fatanawala minha bad'atan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil seketul daging dari periuk itu. Falam yazal ya'lukuha, terus baginda mengunyah daging itu sampai baginda mengucapkan takbiratul ihram untuk sembahyang. Wa ana anzuru ilaihi, aku pula memerhatikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bab tasydid fi dzalik, ini bab perintah yang keras dalam perkara ini. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wudu perlu, wudu mesti, yakni diambil mimma andajatin nar, kerana sesuatu, yakni memakan sesuatu yang telah dimasak oleh api. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abu Sufyan bin Sa'id bin Al-Mughirah, dia menceritakan kepada perawi di bawahnya, yakni Abu Salamah, bahawa dia telah pergi, beliau telah mengunjungi Ummi Habibah, maka Ummu Habibah memberi minum sawit 1 mangkuk kepadanya. Fasaqathu, menghidangkanlah, maksudnya menghidangkan sawit semangkuk.
semangkuk sawit kepadanya. Fada'a bima'in. Setelah itu, selepas itu beliau pun minta air lalu berkumur. Ummu Habibah pun berkata, "Ya ibna ukhti, wahai anak saudara perempuanku, ala tawadda, yani kenapa engkau tidak berwudu? Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, tawadda'u mimma ghayyaratin nar, berwuduklah kamu kerana memakan sesuatu yang telah diubah oleh api. Au qala, atau baginda bersabda, mimma massatin nar, kerana memakan sesuatu yang disentuh api. Qala Abu Daud berkata dalam hadis Zuhri, ya ibna akhi, wahai anak saudara lelakiku. Babun fil wudu minal laban, ini bab berwudu kerana minum susu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW pernah minum susu. Setelah itu, selepas itu baginda minta air lalu berkumur. Kemudian baginda bersabda, innalahu dasaman, sesungguhnya susu itu ada lemaknya. Susu itu mengandungi lemak. Babur rukhsati fi dzalik, ini bab keharusan, kelonggaran berhubung perkara ini, berhubung dengan perkara ini. Kelonggaran yang tidak mesti berwudu kerana minum susu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah minum susu, tetapi baginda tidak berkumur dan tidak berwudu, dan baginda telah bersembahyang, yakni dengan tidak mengambil wudu terlebih dahulu. Qala Zaid berkata, Syu'bah telah menunjukkan kepadaku syekh ini. Habis. Baru ni cerita tentang makan daging untuk gapo tu. Habis dari situ. Ini bab lain pula, masih lagi berkenaan dengan wudu. Imam Abu Daud mari dua bab di sini. Yang pertama, bab tidak perlu berwudu kerana memakan sesuatu, memakan ataupun mengguna sesuatu yang disediakan dengan api. Bab yang kedua, kalau kita tengok, babut tasydid fi dhalik. Babut tasydid fi dhalik itu, yakni bab perintah yang keras berhubung dengan perkara ini, yakni perintah yang kuat supaya berwudu apabila memakan sesuatu yang dimasak dengan api ataupun menggunakan sesuatu yang disentuh oleh api. Itulah dua bab. Dia amai kedua-duanya. Seperti mana kita sudah maklum, Imam Abu Daud bertujuan mari dalil masing-masing itu. Orang yang mengatakan tidak perlu berwuduk, mana dalilnya? Ini dalilnya. Hak kata perlu berwuduk, bab yang kedua. Bab yang kedua. Kita tengok dulu bab yang pertama tu, meninggalkan wuduk, yang ini tidak perlu berwuduk. Itu maksud meninggalkan wuduk, tidak perlu berwuduk. Mimma massatin nar, massat asal maknanya sentuh, kerana sesuatu yang disentuh, yakni kerana menggunakan ataupun memakan, meminum sesuatu yang disentuh api, oleh api. Jadi ini perkara ini terutama di peringkat awal dulu, di zaman sahabat dan tabi'in masih banyak khilaf berlaku. Tetapi di zaman kemudian sudah tak banyak dah khilaf ni. Walau bagaimanapun tetap ada lagi sampai sekarang ni. Sampai sekarang. Jumhur ulama dalam perkara ni mengatakan bahawa kalau seseorang tu makan, minum atau menggunakan sesuatu yang disediakan dengan api, kalau dia ada air semaya dah, tak batal air semayanya. Tak batal. Mana tidak perlu mengambil air semaya semula, tak batal. Yang ni tidak perlu mengambil air semaya ni, maksud dia merujuk kepada orang yang sudah sedia air semaya.
ais maya dia tu tidak batal. Tetapi ramai juga di kalangan sahabat di peringkat awal dulu mengatakan batal ais maya dia. Kalau dia nak semaya ataupun sesuatu yang perlu kepada ais maya, kena ambil ais maya semula, sebab batal ais maya. Itu dua pendapat lah. Jumhur ulama daripada dulu sampai sekarang ni mengatakan tak perlu ambil ais maya, tak batal ais maya. Tetapi ada segelintir ulama seperti Imam Ahmad di zaman kemudian ini, di zaman kemudian Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud sendiri. Dia ni termasuk di antara orang yang berpendapat batal ais maya apabila memakan, terutamanya memakan sesuatu yang disediakan, yang dimasak dengan api. Ada pun benda-benda lain mengguna sesuatu yang disediakan dengan api itu ada khilaf pula. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa segala apalah yang disediakan dengan api, minyak rambut kah, nak buat minyak rambut tu kena guna api, kita kata, atau lain-lain lagi, air panah kah ataupun sebagainya. Jadi batal ais maya ni, kena ambil ais maya semula. Masih ada yang berpendapat gitu, tapi segelintir sahaja, tak ramai. Imam Abu Daud di antara yang berpendapat gitu. Itulah nak cerita. Sebab itu dia sengaja buat bab soal lagi, at-tasydid fi dhalik. Dia tidak mari hak ni saja, dia mari at-tasydid fi dhalik. Sebab itulah ramai orang mengatakan Imam Abu Daud ini dia Hambali, bermazhab Ahmad. Tok guru dia pun Imam Ahmad. Jadi dia pun Hambali. Sebab banyak masalah dalam masalah fiqh dia serupa dengan Imam Ahmad. Tetapi nak kata serupa 100% tidak juga sebenarnya. Dalam kitab dia sendiri berapa banyak pendapat dia yang tidak serupa dengan Imam Ahmad. Ini menunjukkan dia tidak Hambali lah. Dia mujtahid sendiri, cuma kebetulan ijtihad dia tu sama dengan pendapat Imam Ahmad. Kalau kita tengok di sini hadis yang pertama ni riwayat Ibnu Abbas. Dia kata Nabi SAW makan katif. Bahasa Melayu kita Kelantan bakali dekat lah ni, kateh kita. Kateh bakali mari sini lah. Banyak kata Kelantan kita khususnya mari daripada bahasa Arab. Misal masuk dalam rab itu maknanya belukar lah, masuk dalam hutan. Banyak yang seumpama itu, yang mana kita tidak dapati hatta dalam bahasa Melayu lain selain daripada Kelantan. Bahasa Melayu pun banyak dah masuk Arab tu, ada lagi hak dalam bahasa Melayu lain tak ada, dalam bahasa Kelantan ada. Misalnya kateh ni orang tak guna bahasa lain. Rok misalnya, bahasa luar tak guna, bahasa surat pun berkali tak tahulah, kalau ada dalam kamus mungkin lah, tapi mesti hak Kelantan, bahasa Kelantan asalnya. Ini menunjukkan bahawa orang Kelantan kita ni lebih dalam lagi masuk ke dalam bahasa Arab, dan lebih banyak terpengaruh dengan bahasa Arab. Terutamanya kalau kita tengok bahasa-bahasa yang banyak digunakan itu marinya daripada hadis-hadis. Ini menunjukkan orang kita ini kelebihan kita lah, alhamdulillah. Orang Kelantan ni makna dia lebih dulu lagi dan lebih banyak mengambil munafaat ataupun terpengaruh dengan ni sumber-sumber agama lebih dulu, sehingga setengah-setengah perkataan itu tak ada dalam hal lain. Tak tahulah, ini pengamatan anak lah, wallahu a'lam lah, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tapi ada rasa tak ada ni dalam hal lain. Bukan hak Arab saja, pengaruh Arab saja, pengaruh daripada hak dulu lagi pun, tamadun dulu lagi, hak sebelum masuk mari Islam. Sanskrit misalnya, banyak perkataan dalam bahasa Melayu banyak dah Sanskrit tu, tapi ada perkataan yang hak dulu dalam bahasa lain tak ada, tapi Kelantan ada. Misalnya backwah, backwah mana ada bahasa luar, tak ada. Tapi di Kelantan ada. Kita guna waktu backwah tu, itu daripada bahasa Sanskrit. Maknanya orang Kelantan lama dah tamadun dia nya, dan dia cepat mengambil manfaat daripada tamadun luar tu. Itu kelebihan, satu kelebihan orang Kelantan. Di sini akala katifa syatin, maka kateh. Itu lebih tepatlah kalau kita kata pohon
tidak tepat. Kalau maksud katif ni, kalau bagi manusia, hak depan tu, kaki depan tu katif. Hak bahagian bahu, hak depan, kaki depan. Kalau kita kata paha, alik belakang pun paha sepatutnya juga. Paha sepatutnya juga. Faham ini maksud bahagian bahu saja ke? Kaki tidak ke? Betis tidak ke? Tidak juga. Tidak jelas juga. Tapi kalau kita terjemah dengan kata jelas tu. Tak kira hak mana-mana belakang depan. Tapi asal makna dia hak depan. Bagi binatang macam kambing tu serupa aja. Tapi kalau bagi orang, katif ni mana bahu. Paha dia tidak pakai katif. Gitu. Kalau kita terjemah katif tu dengan makna bahagian kaki lah, daripada bahu sampai ke bawah, merangkumi semua, lebih luas. Dan itulah lebih tepatnya. Maksud di sini bahagian kaki, terutamanya bahagian paha, situ banyak daging. Kemudian baginda bersembahyang walam yatawadda, dan baginda tidak berwuduk lagi. Yani tidak dia mengambil air sembahyang terlebih dahulu sebelum sembahyang. Kalaulah di sinilah mana dalilnya, kalaulah makan kambing di sini yang sudah dimasak lah, paha kambing itu ataupun katai kambing itu yang sudah dipanggang ataupun dibuat cara lain lagi, tidak disebutkan di sini. Tetapi dalam riwayat lain ada disebut panggang. Tak apalah tu ke mana-mana pun disediakan, dimasakkan dengan api. Kalaulah memakan sesuatu yang dimasakkan dengan api itu membatalkan wudu, tentulah Nabi SAW ambil air sembahyang dulu sebelum dia pergi sembahyang. Ataupun kalau dia tak ada wudu lagi pun kena ambil air sembahyang juga. Dia tak ambil air sembahyang itu makna dia ada wudu dah lah. Takkan sembahyang tak ada wudu. Apabila dia ada wudu, makan tadi makna tidak membatalkan wudu. Kalau membatalkan wudu, mesti ambil air sembahyang semula. Ini tidak ambil air sembahyang semula, menunjukkan tidak batal. Ini satu dalil. Yang kedua, riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah. Mughirah kata, aku pernah menjadi tetamu kepada Nabi SAW pada suatu malam. Dalam riwayat Syama'il Tirmizi, dia dalam Tirmizi itu dia ada tiga bahagian sebenarnya. Satu, Jami' Tirmizi, orang tu hak panjang sekalinya. Yang kedua, akhir ala ke hujung dia tu, Ilal Tirmizi, dia panggil Ilal Tirmizi, kecil yang risalah. Tapi sebenarnya kitab yang berasingan. Yang ketiga, Syama'il Tirmizi. Syama'il ini dia mengumpulkan hadis-hadis yang menceritakan tentang peribadi, tubuh badan Nabi SAW, gerak-geri, duduk bangun Nabi SAW secara khusus, berkaitan dengan tubuh dia, tidak di luar daripada hal tu. Hadis ni lebih luar. Syama'il maksud khusus dengan tu. Rambut dia macam mana, kalau dia cukur rambut berapa kali cukur rambut, kalau panjang setakat mana paling panjang, kalau ada uban berapa helai uban, kalau janggut dia macam mana, kalau hidung dia macam mana, kalau dia muak macam mana, lepas tu dia tutup mulut dia macam, benda-benda yang kait dengan tubuh dia, diri dia. Itu Syama'il. Dalam Syama'il Tirmizi disebutkan Mughirah ni, riwayat Mughirah ni juga, dia kata aku bersama Nabi SAW menjadi tetamu kepada orang lain. Bukan dia menjadi tetamu kepada Rasulullah, tetapi dia dan Nabi menjadi tetamu kepada orang lain. Pergi rumah orang lain, orang tu orang perempuan. Dalam riwayat yang lain disebut orang perempuan jadi tetamu. Orang perempuan tu sembelih kambing dia, lepas tu panggang kambing. Itu cerita. Apa? Adakah peristiwa ni berlainan ataupun hak tu lah? Setengah ulama dia mengatakan ni peristiwa yang lain. Ada juga ulama yang mengatakan hak tu lah. Hak tu lah tu lagu mana? Yang ni memang dia menjadi tetamu kepada Nabi SAW. Pada tu Nabi SAW dijemput pula oleh orang lain. Sekali lah, ajak sekali dengan tetamu dia. Gitu. Pergilah. Pergi makan di rumah orang lain. Kalau kita nak kata sekali pun peristiwa yang sama, boleh juga. Tapi kalau hak lain-lain pun tidak mustahil juga. Sebab apa? Makanan kambing ni makanan utama bagi dia.
Pergi sana pun kambing, sini pun kambing. Kambing berlaku sana sini. Lepas tu tidak jadi darah tinggi kan? Boleh jadi dia makanan dia tu molek, seimbang molek. Tidak jadi darah tinggi, kau kecil manis, kau gapo kau. Dia makanan molek. Makan gandum tidak sebab lon ni. Gandum hok mana hok tumbuk sikit-sikit je kulit dia. Apa nama ni terkopaknya. Lepas tu sebahagian besar daripada gandum tu dengan segala keistimewaan dia, segala zat dia tu ada. Makan hak tu. Itu di antara kelebihan dia. Dia makan gandum. Lepas tu gandum pula bali. Lepas tu hak tumbuk gitu je, bukan hak mesin seperti kita sekarang ni, berah. Mesin tu putih, kita nyahu putih, comel kita kata nak. Padahalnya hilang habis zat. Jadi dia kambing ni makan apa? Selalu makan. Biasa. Kalau dia pernah lah dia pergi ke rumah orang lain, lepas tu balik ke rumah makan kambing pula, tak pelik tu. Sebab kambing ni makanan biasa kepada mereka. Kalau kita nak kata peristiwa yang berlainan pun boleh jadi. Nabi SAW pun suruh, kalau kita tengok daripada suruh ni, dia suruh ni hak benar sabarnya suku ni, bukan rumah orang, takkan rumah orang mana-mana nak suruh orang panggil. Hak dalam Syama'il Tirmizi tu, hak tu cerita lain. Hak ni cerita lain. Dia suruh, mana orang rumah dia lah, panggang kambing, lalu panggang. Bila panggang dia pun ambil pisau, dia pun hiri. Ini menunjukkan bagaimana tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, merendah diri dan sikap hormat dia kepada tetamu orang mari daripada jauh. Dia bukan sekadar jamu saja, dia tolonglah, kita kata tolong hiri. Tolong hiri kepada orang lain. Orang muda daripada dia pun tak kira, dia hormat. Itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dia pun potong. Lepas tu Bilal pun mari, fa'adzanahu bis-salah. Bilal pun memberitahu, sudah sampai masa sembahyang. Mana setelah berapa tu orang ramai dah, dia pun mari raya. Bolehlah ni sembahyang. Nabi SAW pun campur pisau dia, campur. Sambil dia kata, apalah ini, ganggu betul lah. Apa ni, rosak program. Asal makna dia tu kalau kita terjemah, makna asal dia, dan memang semua terima, makna asal sudah tidak dipakai di sini. Bahaya tanah lah. Kalau kita bahasa Kelantan sedap lagi. Bahaya tanah lah tangan dia, terpetak tanah lah tangan dia. Bahaya tanah ni berat. Bahaya tanah ni, kalau kita bahasa Kelantan, ataupun terpukul tanah lah tangannya. Ini macam doa tidak baik ni. Sebab orang Arab kalau dia kecewa, kalau dia kematian, kalau dia kerugian apa-apa, dia akan pukul tangan dia. Mana tanda kesal, rugi, sedih, dan terlepas sesuatu yang besar. Takkanlah Nabi SAW nak doa tak molek tu kepada sahabat dia. Ini bahasa ni tak dipakai lagi makna asal dia. Tidak dipakai lagi makna asal dia. Berapa banyak dalam bahasa kita pun guna lagu tu. Taubat pun taubat pun. Taubat ni apa makna asal dia? Tidak pakai di situ. Di situ makna lain, tu makna lain. Tapi dia kata taubat pun. Taubat apa kita? Banyaklah perkara-perkara yang seumpama ini. Dalam penggunaan bahasa, misalnya kita kata, buat lagu tu lelah jelek, kita lelah jelek. Maksud lelah jelek sungguh ke? Panak kau lelah jelek biar jadi lelah jelek? Tidak dimaksudkan. Tapi perkataan gitu ya berat. Dalam bahasa kita pun guna. Tapi hak semolek tak usah guna lah lagu tu hak semolek je. Tapi nak ceritanya Nabi SAW ada guna dari segi bahasa, tidak salah. Nak kira guna hak asalnya, makna asalnya tak molek, asalkan sekarangnya sudah tidak dengan makna tu lagi, tak apa, boleh kita guna, boleh. Taribat yada lebih baik kita terjemah dengan makna mafhum dia, maksud dia, iaitu rosak program, rosak rancangan kita. Dia nak makan dulu kira-kira. Jadi kata lagu ni tak apa, tidak kata bercanggah dengan warung. Bukan kata dah tak lebar adalah dia. Apa orang ajak semaya kata lagu tu, dah tak apa. Di sini apa Nabi SAW kata gitu? Maksud dianya sepatutnya
dah dia tahu dah ada tetamu, kalau pun sudah orang terkumpul, nanti dulu dah tahu dah nak makan ni, biar dulu, biar sudah makan dulu. Sebab makan tu lebih baik kan sebelum sembahyang. Sebab kalau sembahyang sebelum makan boleh jadi kurang khusyuk. Kalau dah terliur ni, bang bukan main dah sedap. Tapi kalau makan dulu lebih baik. Itu sebabnya Nabi SAW kata begini. Maknanya yang terlebih baik kepada dia tunggu dulu. Taribat yadahu, rosak program lah. Dia kata malah apalah dia, habis tak jadi kerja. Tak jadi kerja, kita kata tak jadi kerja lah. Tak jadi kerja tu maksudnya tak jadi nak makan. Lepas tu dia pun pergi, ada hajat pergi sembahyang. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahawa Tok Bilal dia boleh pergi ajak Tok Imam, pergi rayak Tok Imam, boleh mari, tak apalah betul. Tidak kata hak semoleknya gitulah, tidak kata tu qamak selalu, bahkan tengok dulu dia sudah bersedia ke tidak, tengok dulu, tak apa. Dan ini tidak termasuk di dalam tathwib yang dilarang itu. Tathwib yang dilarang itu, tathwib yang dilarang ialah setelah setelah qamak duk rayak kau mari hak tu yang dilarang. Ataupun dalam speaker kita kata mari sembahyang ni, nak sembahyang, tak payah kata dalam lagu tu. Itu tathwib yang dilarang. Atau adapun kalau panggil tu imam secara khusus, itu tak apa. Sebab apa boleh jadi tu imam tu dalam keadaan yang tidak bersedia, dia nak buang air ke pada masa tu, kalau qamak selalu tidak akan jadi terganggu, kena tunggu lama pula. Dengan sebab itu lebih baik pergi tengok. Tapi di sinilah Bilal tidak begitu menepati lah, tidak begitu menepati, kerana dia tidak tunggu dulu, dia tidak tanya dulu bolehkah. Dia pergi tu panggil Nabi SAW. Tadi dalam riwayat tadi adzanahu, dia memberitahu tentang sembahyang. Ataupun nadahu dalam riwayat yang lain, satu lagi yang tadi yang kita baca tadi, dia menyeru Nabi SAW untuk sembahyang. Fa'alqa syafrah, maka Nabi SAW pun mencampakkan pisau, campak pisau. Di sini menunjukkan bahawa Nabi SAW guna pisau. Setengah-setengah orang tu siapa tak saya guna pisau. Dia kata guna pisau ni cara orang ajam, cara orang Parsi dan orang luar. Nabi SAW tak guna pisau, tak kena tu. Dalam hadis ini menunjukkan Nabi SAW guna pisau. Ada ketikanya memang ada Nabi SAW tak guna pisau, ketika tak perlu lah, dah daging tu lembut terlajak dah, tak apalah, daging saja, tak guna pisau. Tapi kalau sekali dengan tulang dengan apa tu kerah tu, moleklah guna apa nama ni, pisau. Adapun dalam hadis yang melarang guna pisau tu, larang guna pisau. Itu dipakai dengan makna tadilah, dengan makna kalau tidak perlu pisau, tak perlu bersusah-susah lah pisau. Hak lembut sangat dah pun nak pisau juga. Terutama kerana terikut-ikut dengan orang luar, dia makan dengan pisau, kita makan pisau kata. Padahal tak perlu pisau. Dia makan dengan gerpu, kita makan dengan gerpu kata. Padahal tidak perlu gerpu pun. Lebih sedap tak makan dengan gerpu lagi, lebih sedap tak makan dengan pisau lagi. Tetapi kalau jenis makanan tu sesuai dengan gerpu, dengan pisau, bahkan tidak sempurna, jadi susah. Kalau tidak makan dengan garpu, dengan pisau, lebih baik seperti Rasulullah SAW sini, ketika perlu guna pisau dia guna. Ni kalau kitab ni Badrul Majhud ni, bawah dia ada sebut kemuskilan timbul, iaitu dalam Kitabul At'imah, kitab Abu Dawud ni juga ada tersebut larangan. Yang ni Nabi SAW melarang potong dengan pisau. Munziri berkata, hadis ini mimma unkira alaih, termasuk dalam hadis mungkar dalam Abu Dawud. Hadis mungkar, mana hadis tidak sahih tu. Dan telah sabit bahawa Nabi SAW memang menggunakan pisau, dia guna pisau. Tapi kalau kita kata tadi lah, tempat perlu. Dia pun potong dengan pisau. Lepas tu pergi bersembahyang. Al-Anbari, ni dua orang kan ni, Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tu guru dia. Yang pertama Uthman bin Abi Shaybah, yang kedua Muhammad bin Sulaiman Al-Anbari.
Riwayat sekat tadi itu adalah riwayat Uthman bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Sulaiman Al-Anbari, kedua-duanya sekat tadi. Lepas pada tu Al-Anbari ni ada tambahan dalam riwayat dia. Tambahan macam mana? Ala gunni tambahan. Mughirah menceritakan bahawa misaiku telah panjang pada ketika itu. Misah dia panjang. Nabi SAW pun mengguntingnya ala siwak, dengan meletakkan burus gigi dia di bawah. Sebab kita letak sisir lah, orang nak gunting kan dia letak sisir, biar betul gunting itu. Itu tujuan dia letak burus gigi dia tu bawah misah. Nak gunting sekat mana? Di atas tu. Nak parah tu setakat mana? Itu tujuan dia letak siwak tadi. Dia gunting, letak burus gigi tu supaya orang letak sikat lah, sisir pada ketika nak gunting misai kan. Gitulah. Nak betul dengan nak betul dengan apa nama ni, burus gigi tadi. Nak tengok mana panjang mana pendek, lepas tu nak gunting lah. Itu tujuannya. Jadi dalam riwayat Al-Anbari ini satu, dia sebut Nabi SAW pun memotong misaiku dengan menggunakan dengan meletakkan burus gigi dia, kayu sugi dia di bawah misai. Maknanya gunting di atas burus gigi. Burus gigi tu duduk bawah lah. Au qala, ataupun dia berkata, yang di dalam riwayat Al-Anbari ni ada syak perawi. Mughirah kata Nabi SAW potong ke? Telah potong, qasad. Memang dia potong pada ketika itu. Ataupun ini syak perawi ni. Nabi SAW kata, bolehkah aku potong? Nakkah aku potong untuk engkau di atas burus gigi? Yang ni dengan meletakkan burus gigi sebagai 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 pengukur lah, sebagai pengukur. Nakkah? Mana dia tidak potong lagi, dia tidak gunting lagi. Aqusud, ini dengan fi'il mudhari', dengan lafaz mudhari'. Yang pertama tadi dengan lafaz madhi. Ini syak perawi. Jadi dalam riwayat Al-Anbari ada dua ni syak. Sama ada Nabi SAW telah gunting ataupun dia kata dia akan gunting. Itulah beza dia. Bagaimanapun yang dikehendaki di sini, nak di sininya, Nabi SAW sudah makan dah lah, kira je makan dah, cuma tak ada makan habis. Lepas tu dia tu dah ajak pergi semayang, dia tu pergi semayang, tak ada sebut pun kata ambil air semayang dulu. Ini menunjukkan bahawa makan daging panggang tidak membatalkan wudu. Tu anak. Seterusnya riwayat daripada Ibn Abbas lagi, Rasulullah SAW makan paha kambing ataupun katih kambing. Kemudian dia menyapu tangannya bimishin, dengan kain penyapu di bawahnya yang terletak di bawah punggung dia, kain penyapu, dia sapu. Thumma qama, kemudian dia bangkit lalu bersemayang, dia sapu tangan gitu. Lepas tu pergi semayang, tidak kata basuh pun. Apa lagi nak kata nak ambil air semayang, tak ada, pakai sapu gitu pergi semayang. Ini menunjukkan bahawa boleh lepas pada kita makan sesuatu tu tak basuh pun tak apa, kita sapu, ikutlah dengan sapu tangan ke, dengan pelapik ke, ataupun dengan tisu ke, dengan apa ke, boleh belakang, tak basuh pun tak apa. Apa lagi nak kata nak kena ambil air semayang pula, tidak, tak perlu. Seterusnya riwayat daripada Ibn Abbas lagi, bahawa Nabi SAW intahasa, menggigit. Kalau kita kata bahasa Kelantan sedap lagi, kekoh. Kekoh daging paha, kekoh makna dengan gigi depan, itu makna intahasa. Thumma shalla, kemudian Nabi SAW bersembahyang dengan tidak mengambil wudu lagi, tidak berwudu sebelum sembahyang tadi. Jadi benda-benda ni perlu ni, mana dia nak kekoh ni, mana dia kena ada gigi, dia kena ada gigi. Lepas tu dia tua dah pada masa tu tua dah. Jadi maknanya walaupun tua, gigi Nabi SAW masih kuat lagi. Kalau kita kata orang kemudian ni boleh jadi kekoh dengan gigi palsu, kita kata boleh jadi, tapi pada masa tu tak ada lagi gigi palsu. Intahasa tu makna kekoh dengan gigi depan, itu dah.
Maknanya Nabi SAW ni tidak rongok orangnya, ada gigi, dan gigi dia kuat sehingga boleh kekak daging tu. Lepas tu pergi sembahyang tu anaknya tidak ambil air sembahyang dulu, maknanya tak batal air sembahyang lah. Tentu sekali dia sudah ada air sembahyang, lepas tu baru dia boleh pergi sembahyang tadi. Kalau dia tak ada air sembahyang, ke mana-mana pun dia kena ambil air sembahyang. Ni dia tak ambil air sembahyang dulu, maknanya dia telah ada air sembahyang dah tadi, dan tidak jadi batal air sembahyang tu dengan makan daging, tidak jadi batal. Hak tu anaknya. Lepas pada tu riwayat Jabir pula, Jabir bin Abdullah, dia kata aku telah hidangkan kepada Nabi SAW roti dan daging. Dia pun makan lah, lepas tu minta air sembahyang, lepas tu dia pun ambil air sembahyang. Kemudian dia sembahyang zuhur, kemudian minta pula hak tadi, hak baki lagi tadi, mari hari lagi, waktu baik pula. Kemudian makan pula, lepas tu pergi sembahyang dengan tidak ambil air sembahyang pula, dengan tidak ambil air sembahyang pula. Ini cerita Jabir menghidangkan kepada Nabi SAW roti. Roti pun disediakan dengan api juga, daging pun masak dengan api juga. Lepas tu makan, minta ambil air sembahyang, minta air sembahyang, lepas tu ambil air sembahyang. Adakah ambil air sembahyang sini kerana makan daging? Boleh jadi, boleh jadi, mana dia ada air sembahyang dah sebelum pada tu, tapi oleh kerana batal air sembahyang tu dia ambil air sembahyang, boleh jadi. Tetapi kalau kita tengok kepada orang kemudian ni, dia makan pula pada tu, dia tak ambil air sembahyang dah, menunjukkan hak dia ambil air sembahyang tadi, air sembahyang dia tak ada tu kerana sebab lain, bukan sebab makan tadi. Sebab hak ni makan pula, tak ambil air sembahyang pula, nak sembahyang asal. Bermakna hak tadi ambil air sembahyang tadi bukan kerana batal tu, kerana makan daging, kerana benda lain. Boleh jadi dia terkentut kau, boleh jadi dia buang air, boleh jadi kerana tu. Tetapi kalau setakat tadi nampak ambil air sembahyang, nampak macam seseolahnya kerana makan daging. Tapi kalau kita tengok hadis seterusnya, dia tak ambil air sembahyang, hak sempat, mana tak batal air sembahyang. Hak tadi pun sepatutnya kalau semata-mata kerana makan tu tak batal lah, sebab hak ni tak batal. Hak yang kedua terus pergi sembahyang, hak yang pertama tu kira tak batal lah juga, tapi yang pergi ambil air sembahyang tentu sebab lain. Kalau sebab batal, ambil air sembahyang juga lah. Hak ni pun, hak yang kedua ni. Ini menunjukkan kerana sebab lain. Ataupun dia ambil air sembahyang tadi, boleh jadi dia tidak batal air sembahyang, kerana kentut ke ataupun kerana lain-lain, tak ada. Ambil air sembahyang boleh jadi dengan arti bagus, istihbab, sebagai istihbab, bukan sebagai wajib, sebagai tajdid wuduk saja, boleh jadi kalau tak batal pun. Ataupun wuduk tadi, fatawadda'a, ambil air tadi, air waduk tu, waduk dari segi bahasanya bukan semestinya makna supaya air sembahyang yang kita ambil tu mana basuh mulut basuh tangan, itu makna waduk. Hak yang pertama tadi dia basuh tangan basuh mulut gitu, komo-komo, itu maksud wuduk. Wuduk lughawi, bukan wuduk istilahi atau syar'i. Boleh jadi juga. Kalau kita andaikan memang dia tak ada air sembahyang pun tak apa juga, tapi bukan tak ada air sembahyang, batal air sembahyang tadi kerana makan daging, tetapi kerana sebab lain. Itu hak penting. Kemudian Imam Abu Daud mari lagi, ini riwayat daripada Jabir juga. Dia kata, ini tadi yang pertama tadi anda terjemah mengikut selera, mengikut kehendak Abu Daud, lebih sesuai, mengikut kehendak Abu Daud. Yang kedua kita terjemah tidak mengikut selera dia. Tadi kan yang terakhir dari dua keadaan Rasulullah SAW ialah tidak mengambil air sembahyang kerana memakan sesuatu yang telah dimasak dengan api. Itu sesuai dengan selera Abu Daud, kehendak dia. Satu lagi yang terakhir dari dua perintah Rasulullah SAW ialah tidak perlu berwuduk kerana memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Hak ni kurang sesuai dengan kehendak Imam Abu Daud. Hak yang pertama tadi yang sesuai. Sebab apa kita kata lagu tu? Dia komen, qala Abu Daud, Abu Daud berkata, wa hadha, hadis ini, hak ni hak kita baca ni adalah ringkasan dari hadis yang pertama. Hadis yang pertama ni hak sebelum ni lah, hak sebelum pada ni, hak hadis Jabir juga.
iaitu aku hidangkan kepada Nabi SAW roti dan daging. Lepas tu dia pun makan, dia minta air semaya, dia ambil air semaya. Lepas tu semaya zuhur, lepas tu dia minta pula sisa makanan tadi, makan pula. Lepas tu pergi semaya, dia dengan tidak ambil air semaya. Ni dua keadaan kata tu. Keadaan yang pertama, sebelum semaya zuhur makan, lepas pada makan tu nak semaya zuhur dia ambil air semaya. Hak yang kedua, nak semaya asar pula, makan pula, pergi semaya asar tidak ambil air semaya. Yang kedua dari dua keadaan dalam peristiwa yang sama. Dua kan keadaan. Yang pertama ambil air semaya nak semaya zuhur tu. Yang kedua, keadaan yang kedua tak ambil air semaya nak semaya asar. Dua keadaan ni dalam peristiwa yang sama. Itu maksud Abu Daud. Ringkasan dari hadis yang pertama, bukan hadis suku ni, hak ni. Apa maksudnya? Dia nak cerita hak orang lain duduk pegang hak ni lah. Duduk kata, orang lain duduk kata ada dua perintah Rasulullah. Yang pertama kena ambil air semaya, yang kedua tak kena ambil air semaya. Hak yang pertama tu kena ambil air semaya tu hak dulu. Yang kedua, yang terakhir, hak kemudian, yang ini tak kena ambil air semaya. Artinya hak ni yang terakhir. Bila hak ni yang terakhir, hak tak kena ambil air semaya, hak ni memansuhkan yang pertama. Yang pertama tu sudah mansuh. Orang lain duk kata lagu tu pegang dengan hadis Jabir ni. Abu Daud kata dah, hadis Jabir tu ringkasan ni hak ni. Kita kena kembalikan kepada asal dia. Asal dia ni. Dia nak cerita peristiwa tu. Bila peristiwa tu tak ada kena mengena mansuh apa, tak ada cerita mansuh di sini ni. Nak cerita keadaan perbuatan Rasulullah. Hak pada kali mula-mula dia ambil air semaya lepas makan. Kali yang kedua dia tak ambil air semaya. Ni tak ada cerita mansuh apa, tak ada. Apa ni? Dia kena dalil lain. Tak boleh dalil ni nak kata hadis Jabir yang memansuhkan, tak boleh kata lagu tu. Kut tu Abu Daud payahnya. Serupa dengan Imam Ahmad. Kita tak boleh buat dalil ni hak ni. Kita nak kata hak ni yang terakhir. Bukan yang terakhir, yang kedua daripada peristiwa sama. Kita tak boleh buat dalil. Itu maksud Imam Abu Daud. Bila tak boleh buat dalil, mari buat lain, dalil lain. Bila dalil lain kita tengok nampaknya hak kemudian juga tu Nabi SAW masih suruh lagi ambil air semaya kerana memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Kalau sudah masuk, apa makna kemudiannya dia suruh pula? Kok tu dia nak lagi. Ini menunjukkan batal air semaya. Hak ni cerita hak dulu lagi, bukan hak kemudian. Bukan hak kemudian. Tapi orang lain kata tak. Orang lain kata hadis hak kemudian, hak Ibnu Abbas ke apa tu, hadis hak kemudian dah tu. Dan hak Jabir ni pun, kalau kita andaikan peristiwa yang sama. Kalau yang pertama membatalkan wudu, mana sesoalnya Imam Abu Daud nak cerita batal wudu kerana makan daging tu, orang lain kata mana pasti. Adakah Nabi SAW ya, ni aku ambil air semaya ni batal air semaya, tak ada dah air semaya tapi menjadi batal air semaya ni kerana makan daging? Adakah Nabi SAW sebut gitu? Tak ada sebut. Cuma sini dia cerita Nabi SAW ambil air semaya. Boleh jadi sebab lain, seperti kita sebut tadi, sebab dia qada hajat ke, sebab dia bergetuk ke, boleh jadi. Kalau selagi kita tidak dapat pastikan apa sebabnya, kita tak boleh kata yang pertama tadi menunjukkan batal air semaya. Tak boleh. Serupa je. Serupa. Kedua-duanya tidak menunjukkan, yang pertama tu tidak menunjukkan bahawa Nabi SAW batal air semaya kerana makan daging. Tak. Buktinya selepas tu dia makan pula dia tak ambil air semaya. Dia tak ambil air semaya. Hak tu peristiwa yang sama. Hak ni hadis ni suku pula ni orang lain kata. Dia kata tak ringkasan daripada hadis yang pertama. Bila ringkasan daripada hadis yang pertama bermakna hak ni dia nak ceritanya hak dulu. Ada lagi hadis lain, misalnya hadis Ummu Habibah hak dia awak mari tu. Ya Nabi SAW suruh ambil air semaya. Tapi orang lain kata mana kita dapat pastikan hadis Ummu Habibah tu juga hak kemudian daripada hak ni. Kalau pasti pun Ummu Habibah tu, hadis Ummu Habibah tu kemudian daripada hak ni, mana kita dapat pastikan bahawa perintah Nabi SAW itu memberi makna wajib? Boleh jadi dia perintah untuk lebih baik saja, hak lebih afdal, ataupun istihbab, sunnah ambil air semaya. Berapa banyak perintah Nabi SAW dia suruh tapi bukan makna wajib? Berapa banyak? Tetapi demo ni dia pergi Allah ke zahir sikit. Asal perintah wajib. Asal perintah wajib.
Dia tidak memberi makna sunnah asal. Dia pergi situ. Orang lain kata betul memang asalnya begitu, tapi ada qarinah, ada dalil yang lain menunjukkan bahawa tidak batal air sembahyang dengan memakan daging ataupun sesuatu yang dimasak dengan api ni, iaitu qarinah lain apa? Ramai mana sahabat-sahabat, ramai sahabat-sahabat ni, termasuk khulafaur rasyidun kata tak batal air sembahyang. Tu orang-orang penting tu. Kalau di kalangan imam-imam besar ni, imam-imam hak pak tu pun tak batal sembahyang. Imam apa ni selain daripada Imam Ahmad lah, Imam Ahmad kata batal. Dan berapa banyak hadis yang menunjukkan bahawa hak ni hak menunjukkan tidak ambil air sembahyang ni, tidak ambil air sembahyang ni menunjukkan tidak batal. Berapa banyak hadis. Dan semua sahabat-sahabat ni hak ramai lah, hak majoriti faham gitu. Kalaulah sudah masuk, apalagi kalau kita nak kata ni hadis hak kena ambil air sembahyang, hak ni yang memansuhkan hak tidak ambil air sembahyang. Ada yang mengatakan hak ni pula memansuhkan, bukan hak tidak ambil air sembahyang tu memansuhkan ambil air sembahyang ni tak. Hak ambil air sembahyang ni memansuhkan. Takkanlah sahabat-sahabat besar tu tidak tahu bahawa tidak perlu ambil air sembahyang ni sudah mansuh. Hak akhirnya kena ambil air sembahyang, takkan dia tak tahu. Amalan dia tu begitu banyak diriwayatkan dan sampai kepada kita dengan sahih bahawa tak perlu ambil air sembahyang. Sebab itulah Baihaqi dalam sunannya ada sebut, Za'farani berkata, yakni anak murid Imam Syafi'i, qala Abu Abdullah Asy-Syafi'i, Syafi'i berkata, sebabnya kita mengatakan tidak perlu berwudu kerana memakan sesuatu yang dimasakkan dengan api itu, li'annahu indana mansukh, kerana bagi kita mansukh waktu tu hak kena ambil air sembahyang. Bermakna perintah hak suruh ambil air sembahyang tu kerana makan, hak tu hak dulu, barulah orang panggil mansukh. Bagi Imam Syafi'i hak tu dulu, hak tidak ambil air sembahyang hak kemudian mansukh. Begitu juga kata Imam Malik, begitu juga kata orang lain. Ni kata-kata Syafi'i lagi. Tak tengok kau Ibnu Abbas, dia ni bersahabat dengan Nabi SAW selepas pembukaan Mekah. Pada ketika tu mana dia besar sikit pun, Yarwi, dia meriwayatkan bahawa dia melihat Nabi SAW makan katifah syar yang kita baca tadi lah. Kemudian Nabi SAW bersembahyang dengan tidak ambil air sembahyang terlebih dulu. Ini bagi kita, kata Imam Syafi'i, dalil yang sangat kuat ini menunjukkan wuduk itu sudah mansuh. Berwuduk kerana makan makanan yang dimasak dengan api itu sudah mansuh. Dan perintah Nabi SAW, kalau ada pun perintah kemudian dia andaikan ada kemudian dia suruh wuduk tu maksudnya basuh dengan maksud suci, lebih suci, tidak bau hamih dia, kalau tidak bau tu, tidak bau lemut dia, dengan maksud tu. Dan sabit dari Rasulullah SAW bahawa baginda tidak berwuduk kerana makan makanan yang dimasak dengan api. Lepas tu sabit juga daripada Abu Bakar, Umar, Uthman dan Bilal, begitu ramai. Kullu haula lam yatawaddau minhu, semuanya tidak ambil wudu kerana makan daging yang telah dimasak. Gitulah. Maknanya boleh takwil lagi. Dengan sebab itulah hak perintah Nabi SAW ni, berapa banyak perintah hak Nabi SAW kata kena gini, tidak mesti makna wajib. Tak mesti makna wajib. Tidak mesti makna wajib. Sebab itulah semua ulama sebelum pada ni kita sudah jumpa dah cerita hak sentuh zakar kena ambil air sembahyang, Nabi SAW sebut. Jadi ada ulama yang mengatakan tu kalau kita terima pun maknanya lebih baik, elok, molek ambil air sembahyang dulu kalau sentuh zakar, tapi bukan makna wajib. Supo juga di sini ada juga perintah suruh ambil air sembahyang. Kalau kita terima hak ni paling kemudian sekalipun, bermakna dia suruh tu suruh untuk bersih, untuk lebih baik, yang lebih baik, bukan makna wajib. Tetapi Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan orang yang sependapat dengan mereka ini mengatakan tak, memang batal air sembahyang. Kerana ke dia?
serah kepada dia. Kita nak ikut dia, ikut. Tak saya ikut dia, sudah itu. Seterusnya, ini pandangan ulama. Bila kita mengaji hadis ni terbuka. Ini orang ni pendapat lagu ni, orang ni pendapat lagu ni. Tidak semesti kita terikat dengan dia. Kita mengaji kitab dia pun, kita kena tahu cara dia. Seterusnya, ni Abdullah bin Al-Harith bin Jaz'in, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, dan ini sahabat pergi ke Mesir, dan di antara sahabat yang paling akhir mati di Mesir. Ini dia ni, wafat di Mesir, sahabat yang terakhir lah dia ni, Abdullah bin Al-Harith bin Jaz'in. Jadi kata perawi ini, Ubaid bin Thumamah ni, dia kata saya dengar dia bercerita di masjid Mesir. Akunya, dia kata aku yang ketujuh dari 7 orang, atau yang kena dari 6 orang, berada bersama Rasulullah SAW dalam sebuah rumah. Tiba-tiba Bilal pun mari panggil Nabi SAW keluar untuk pergi sembahyang. Kami pun keluar pergi. Lepas tu lalu ada orang duduk masuk dalam puyuk, masuk lagi dalam puyuk. Nabi SAW pun tanya dia, masuk lah. Gitulah kalau kita kata bahasa kita biasa ni, atabat burmatuk, ini periuk engkau telah masuk lah. Yang ni masuk dah kau dalam puyuk kamu. Dia kata masuk dah. Bi abi anta wa ummi, ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Yang ni untuk menjaga keselamatanmu, aku sanggup menebuskan, menggadai ibu dan ayahku pada kerana begitu sekali sahabat ni dengan Nabi SAW. Masuk dah, kata dia. Nabi SAW pun ambil bawa dalam puyuk, ambil stokor, makan, kunyah ni makan, sambil berjalan makan, berjalan pergi ke masjid, masuk dalam masjid, duduk kunyah lagi. Lepas tu telah lah sebelum takbir tu. Lepas tu takbir, Allahu Akbar. Aku duduk perhati, kata sahabat, aku duduk perhati Nabi SAW buat. Daripada hadis ini banyak juga pengajarannya. Nabi SAW ni hidup ringkas, dan dia cara hidup ni cara hidup pejuang. Tapi ini suasana dengan tempat lah, suasana dengan zaman, sesuai dengan zaman. Tidak kata Nabi SAW ni seperti anda sudah sebut dah dulu, dia mengajar duduk cokoh macam kita duduk senyap gini, tak. Tapi kita ni ada keadaan kita sendiri, sampai-sampai gitulah pengajarannya. Hadis ini menunjukkan bahawa makan sambil berjalan ni tak apa, harus tidak makruh pun, tidak makruh. Sambil berdiri lebih-lebih lagi tidak. Kalau minum geng-geng lagi. Lepas tu ada hadis, ada hak larang. Boleh jadi kalau kita terima tu dengan maksud sama-sama, jadi terbaik. Kalau nak makan pisah bangun, sebab dia suruh lagu tu, tak sah lagu tu. Tapi kalau tepat yang memang sesuai berdiri, tak apa. Sini ni kita nak baca ni. Nombor 2, kalau siapa-siapa ada badlul majhud, cuba tengok sini. Nombor 2, fihi jawazul akl masyian. Dalam hadis ini terdapat pengajaran boleh makan sambil berjalan. Wa hadha mukhassis lin nahyi al warid fi sahih li Muslim. Hadis ini mengkhususkan larangan yang terdapat dalam hadis Muslim, yaitu Nabi SAW naha 'anil syurbi qa'iman. Nabi SAW melarang dari minum sambil berdiri. Qala Qatadah radhiyallahu anhu, Qatadah berkata, kami pun berkata kepada Anas, fal aklu masyian, bagaimana makan sambil berjalan? Anas berkata, asyarru wa akhbath, hak tu lebih buruk dan lebih teruk lagi kena makan sambil berjalan. Bermakna hak tu dalam Muslim sahih. Hadis ini mengkhususkan hadis tadi. Tidak kata dalam semua keadaan lebih buruk dan lebih tak molek. Tak. Dalam setengah-setengah keadaan. Wa fi taqrir, dalam tak apalah. Fi masail, ada beberapa masalah. Idhabatu nafsil muslim. Yang pertama, jaga hati orang Islam. Ni dia masuk terang kata dia berasa bertuah lah kalau Nabi SAW akan ambil walaupun seketul. Ni Nabi SAW jaga hati, dia ambil seketul. Wa adamut tahara, yang keduanya tidak perlu bersuci balik. Yang ni makan daging tu tengok rapat siapa kata kebir, macam mana kita nak andaikan boleh dicelah-celah jadi ambil air sembahyang? Tak ada kemungkinan dah, mesti tak ada. Yang ketiganya tidak basuh tangan, lepas makan tak apa, boleh pergi sembahyang. Yang keempatnya tak payah koma pun boleh pergi makan cekelak, kau makan gapo kau boleh tu sembahyang.
Sikit-sikit ada puasa tu tak kira tu, tak kira, dimaafkan. Jadi Nabi SAW terus mengunyah hatta ahrama bisalah, sampai dia takbiratul ihram. Yang ni dia telah dulu lah, bukan duk tengah takbir tu mamah lagi, tak, dia telah dulu. Sebab tu dalam syarah dia pun dia sebut dia telah dulu sebelum takbir. Tapi rapat ke situ lah. Dan makan tadi tu daripada luar tu takkan masuk dalam masjid. Masuk luar nak sapa tepat tu imam tu mesti kena berjalan. Duk mengunyah lagi tu, mengunyah lagi. Sapa ke sebelum takbir. Ini menunjukkan boleh makan sambil berdiri, bahkan sambil berjalan. Hak tak boleh tu kalau jadi kebiasaan, dan kalau sengaja, mana menganggap hak ni lebih molek sama-sama. Tapi kalau tidak sama-sama, dalam keadaan di tempat-tempat yang kursi tak ada, tak cukup kau, pak kita nak duduk lagu mana? Nak duduk lagu mana? Tak kena apa tikap dah. Nak duduk canggung, tak menasabah, tak sesuai pula. Makanlah sambil berdiri, tak apa, sesuai dengan tempat tu. Sebab Nabi SAW ni dia duduk dalam suasana lagu mana, sesuai dengan suasana dia tu. Kita ni bolehlah gapo-gapo pun kita nak tato kata nak berceramah tato dalam keadaan itu. Seperti Palestin gapo juga duduk perang, duduk gapo tu lagu mana nak bertato segala-galanya, orang mati nak siap gini dengan macam-macam caranya dah. Masa mana kan ada? Tak ada masa. Tak ada masa. Kira semayah wajib gitu. Lepas tu pergi tanah. Nak perang, nak gapo ni, kalau duduk cara beralu sangat, dia jadi lembut sangat lah. Tidak sesuai dengan keadaan nak perang tu. Tidak sesuai. Adapun Nabi SAW nak melatih sahabat dia duduk gitu. Ni kalau main tak tahu sama anak makan kena duduk. Ya betul lah, adalah suasana aman, nak sabar. Kita nak ajar anak-anak kita kok, nak sabar waktu tu. Tapi bukan semua keadaan sesuai. Bukan semua keadaan. Dengan sebab itulah kita tengok ada kecil sambil berdiri, ada macam ni, ada macam ni, macam-macam. Semuanya untuk kemudahan kita. Jangan bila kita terima satu pengajaran, yang mana pengajaran itu memang sesuai untuk satu-satu keadaan, kita bawa untuk semua keadaan. Yang menyukarkan diri kita sendiri, kita tak pasal. Tak ada pasal. Itu bukan cara hadis, cara sunnah, bukan cara lagu. Kalau kita tengok lagu ni mudah, senang. Minum, Nabi SAW pernah minum sambil berdiri, pernah. Makan, bukan makan buah saja, ni daging ni. Makan buah tu memang ada, makan buah sambil berjalan. Dan dia pernah ambil dengan tangan kiri, pernah ambil buah dengan tangan kiri makan, ada juga ketika tu. Jangan kita duduk terlalu tak tahu ambil tangan kanan semua. Ada kadang-kadang boleh kita buat lagu tu, ada kadang-kadang tak boleh buat lagu tu. Jadi hak dia sebut tu kena makan tangan kanan semua, itu keadaan-keadaan aman, dalam keadaan biasa untuk mengajar adab yang terlebih baik untuk kita, dalam suasana yang selesa. Itu ya. Tapi dalam semua keadaan tidak lagu tu. Ini dapat kita tahu daripada hadis-hadis yang begitu banyak lah. Seterusnya Imam Abu Daud nak mari di bab at-tasydid fi dhalik, yang perintah yang kuat, perintah keras berhubung dengan perkara ini. Yang ini perintah supaya berwuduk lah, apabila makan sesuatu yang terkena api. Ada amal hadis Abu Hurairah, al-wudu mimma andajatin nar. Di antara sahabat yang berpendapat batal semaya apabila makan sesuatu yang terkena api ni, dimasak dengan api ni, ialah Abu Hurairah. Sebab itulah Imam Abu Daud dia tahu dah, dia ambil riwayat Abu Hurairah. Sebab dia bukan riwayat saja ni, pendapat dia, mazhab dia pula gitu. Mazhab dia pula gitu. Sehingga timbul pergeseran pendapat lah di antara Ibnu Abbas dengan Abu Hurairah. Ibnu Abbas pernah menyindir, Pak Cik, dalam Tirmizi ada sebut lagu mana kalau kita pakai minyak rambut, kita pakai minyak rambut, kita ambil air semaya dengan air panas, musim sejuk kan, ambil air semaya dengan air panas, adakah kita kena ambil air semaya semula, batal air semaya? Kata dia, awal jangan kata lagu tu, kata dia. Abu Hurairah kata, bila orang kata hadis Nabi SAW, jangan duduk takwil-takwil lagu tu. Dia kata Ibnu Abbas ni pasal budak lagi, ke mana-mana pun dia kata ke Abu Hurairah lagu tu. Ada dalam riwayat dalam Tirmizi ke apa ada.
Jadi Ibnu Abbas tak setujulah. Sebab itulah ulama dia ada bagi dia apa nama ni, sahabat-sahabat ni ada yang lebih berat kepada fiqh dan ada yang lebih berat kepada zahir hadis. Zahiri lah, lebih zahir. Jadi Ibnu Abbas ni terkenal sebagai seorang faqih mujtahid dia. Dengan sebab itu pendapat dia tu dia tidak tengok zahir, dia mengambil kira banyak sudut. Bagi dia tak batal air sembahyang. Kalau batal air sembahyang banyak perkara lah. Bukan makan daging ni sajalah, guna minyak rambut misalnya. Tu pun dimasak dengan api juga. Terutamanya kalau ambil air sembahyang, dah ambil air sembahyang dengan air panas. Batal kan air sembahyang? Tak jadi kan air sembahyang? Kalau gitu susah. Lepas tu dia amal hadis Ummu Habibah ni. Ummu Habibah jamu dia satu mangkuk sawik. Sawik ni dia kalau pak kita sebut sagung lah, sagung. Tapi dia ni tumbuk gandum ataupun bali ditumbuk, ditumbuk. Mungkin dia campur dengan beberapa biji ni lah. Lepas tu kalau nak makan biasanya dia bubuh air. Dia bubuh air, bancuh air. Bancuh air tu kan jadi cair lah, minum waktu sawik. Ataupun dia makan gitu saja, itu sawik. Jadi sawik ini sebelum ditumbuk tu dia masak dulu. Dia masak dulu gandum tadi tu. Gandum tadi dimasak. Macam digoreng dulu lah, goreng. Ataupun tidak goreng, tidak guna minyak, tak, cuma dia bubuh atas api lah dulu. Dalam periuk ke dalam kuali ke, buat atas api tu biar dia merah sikit, barulah tumbuk. Waktu dijadikan sawit tu. Lepas tu dia pun koma saja. Ummu Habibah kata, wahai anak saudara perempuanku, kenapa tidak berwudu? Ala tawadda. Tawadda tu bukan dia bukan fi'il madhi tu. Ala tawadda bukan satu tak. Ala tatawadda. Kenapa engkau tidak berwudu? Kenapa tak berwudunya? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddau, ambil air semayalah. Ambil air semayalah kerana memakan sesuatu yang telah diubah oleh api atau sesuatu yang disentuh api. Ambil air semaya. Jadi Abu Daud amari hak ni kemudian ni menunjukkan dia lebih sokong hak ni. Hak ni mana menunjukkan batal air semaya. Tapi seperti kita kata tadi lah, orang lain tak terima. Di antara sahabat ni ramai ni sahabat yang mengatakan tak batal air semaya ni. Khulafaur Rashidun, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Samurah, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Asy'ari. Dah malah. Di sini dalam kitab ni disebutkan Abu Hurairah juga di antara yang berpendapat boleh jadi ada juga riwayat daripada dia yang menunjukkan tak batal. Ataupun riwayat dia saja kan. Sedangkan pendapat dia batal. Ubay bin Ka'ab, Abu Talha, Amir bin Rabi'ah dan seterusnya ramai lagi ni. Ini mazhab Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ibnu Mubarak, Ahmad dan Ishaq. Imam Ahmad pun disebut gini. Sebab Imam Ahmad ni pun banyak riwayat dia daripada dia, tetapi yang masyhur daripada dia tidak batal Ismail. Ishaq, Abu Thawr, Abi Khaythamah, Sufyan al-Thawri, Ahlul Hijaz dan Ahlul Kufah ramai ni tak batal Ismail. Tetapi ada juga yang mengatakan batal, termasuklah Imam Ahmad dalam satu riwayat daripadanya. Imam Nawawi pula menyebut ini, kata dia, khilaf ni berlaku di sadril awal, di zaman permulaan saja. Kemudian ijma' ulama selepas itu bahawa tidak wajib wudu kerana memakan sesuatu yang disentuh oleh api. Ini kata Imam Nawawi. Tapi pendapat Imam Nawawi itu dibantah. Kadang-kadang mengikut pengamatan lah. Imam Nawawi ni kadang-kadang dia kata ijma', sebenarnya tidak ijma' lagi. Maksudnya macam mana kita nak kata ijma'? Dan Imam Ahmad sendiri, Abu Daud sendiri, dan ramai lagi orang lain. Kalau ijma' dia tak bantah dah. Tidak ijma'. Kecuali kalau kita kata ijma' dalam mazhab tertentu, ya boleh terima. Tapi kalau ijma' semua orang Islam, tidak.
babun fil wudu' minal laban. Ini bab berwuduk kerana minum susu. Minum susu. Ini pun ada khilaf juga, terutama susu unta. Susu unta. Jadi satu pendapat daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad ni pun dia banyak pendapat zahir. Dia banyak. Dia dekat dengan zahiri pendapat dia. Dia kata terutama kalau susu unta. Memang pendapat Imam Ahmad kata kena ambil air semaya, batal air semaya. Tapi dalam masalah ni Imam Abu Daud pula tidak setuju. Dia kata tak, susu mana-mana pun tak. Tak perlu ambil air semaya. Sebab apa dia buat satu lagi? Ar-rukhsah fi dhalik. Yang kelonggaran ataupun tidak mesti berwuduk kerana minum susu. Sama ada susu tu susu yang sudah dimasak ataupun yang belum dimasak supaya. Riwayat daripada Ibn Abbas bahawa Nabi SAW minum susu, lepas tu dia minta air, dia pun berkomor. Kemudian dia kata dia ada lemuk. Susu ni ada lemuk. Ini menunjukkan yang terlebih baik kepada kita. Sebelum sembahyang tu kita kalau makan gapo-gapo lah, sesuatu yang rasa dia tu kuat ataupun bau dia tu kuat, molek kita berkomor. Tapi sekadar berkomor saja, bukan ambil air sembahyang. Menunjukkan tak ambil air sembahyang ni, tak perlu ambil air sembahyang. Komor tu kerana dia tu ada lemuk, gitu saja. Dia royak sebab dia. Kalau caklat misalnya kita kata sebab manis dia tu, kita nak menghilangkan manis dia. Tapi ini bukan suatu yang mesti. Komor tu pun tak suatu yang mesti, tidak. Dan boleh jadi ini kalau kita kaitkan dengan bab sebelum ni, kaitkan dengan bab sebelum pada ni, mana kalau susu dia dimasak, bagi orang yang mengatakan sesuatu yang disediakan dengan api, kalau kita makan membatalkan wuduk, ni pun termasuk juga. Dia kata lagu tu juga sebab ada kaitan dengan hal tadi. Kalau susu tu dimasak. Tapi kalau susu tu tidak dimasak, tak apa kalau tidak dimasak sebab tak kena api. Tapi kalau kena api sebab tadi termasuk juga. Yang ni batal air sembahyang. Orang yang mengatakan tak kena ambil air sembahyang ni sebab minum susu ni, dia kata sebab Nabi SAW minum susu muntah. Tu dia jawab. Golongan tadi hak kata kalau makan sesuatu yang disediakan dengan api batal air sembahyang. Hak ni Nabi tak ambil air sembahyang, dia kata dah minum susu mentah. Bukan susu hak kena api. Dia akan jawab kot tu. Dia akan jawab kot tu. Orang lain kata tidak sabit tu, tak kira kena api kau tidak kena api. Ini cerita susu tu sendiri, tak apa. Babur rukhsah fi dhalik. Ini bab kelonggaran ataupun tidak perlu berwuduk kerana minum susu. Hadis ini juga menunjukkan wuduk yang dimaksudkan oleh Imam Abu Daud tadi ialah wuduk lughawi. Wuduk lughawi. Boleh juga dipakai dengan makna wuduk istilahi. Tidak perlu berwuduk, wuduk istilahi. Lepas tu berkomor, wuduk juga, wuduk lughawi. Wuduk lughawi. Riwayat daripada Anas, dia berkata Rasulullah SAW pernah minum susu, lepas tu dia tidak berkomor, dia tidak ambil air sembahyang dan dia bersembahyang. Ini berkomor langsung pun tidak. Langsung nak kata wuduk syar'i pun tak ada, wuduk lughawi pun tak ada. Kedua-duanya tak ada. Dan riwayat ini Zaid ini berkata, Zaid bin Al-Hubab ini, Zaid bin Al-Hubab di Imam Abu Daud ambil daripada Uthman bin Abi Shaybah, dia ambil daripada Zaid bin Al-Hubab. Zaid bin Al-Hubab ambil daripada Muti'. Muti' ni orang setara mana? Jadi Zaid kata Syu'bah tunjuk aku kepada Syekh ni, orang tua ni. Mana Syu'bah tu seorang yang alim, seorang yang terkenal lah, seorang yang diterima oleh semua ulama. Bila dia tunjuk kepada satu orang, suruh aku ambil hadis dengan dia, maknanya orang ni orang molek lah. Jadi kita tak perlu pertikailah tentang Muti' ni siapa dia. Mana mengikut Syu'bah orang yang molek. Kalau tidak, takkanlah dia nak tunjuk ke orang, suruh belajar dengan dia. Itu tujuannya. Zaid ni kata Syu'bah tunjuk kepadaku Syekh ini, yang ni dia suruh aku ambil hadis. Masalahnya dalam kajian ulama, mereka mengatakan Syu'bah tu sendiri tak ambil daripada Muti' tu. Apa makna? Kalau Muti' tu maknanya orang molek benar, istimewa benar, apa dia tak ambil? Dia tunjuk ke orang, dia tunjuk ke orang lain, suruh pergi belajar, dia sendiri tak pergi.
Apa? Jadi setengah ulama mengatakan syekh di sini tidak semesti syekh dalam istilah usul hadis ni. Syekh maknanya molek. Boleh jadi syekh ni dia boleh menunjukkan dhaif, orang yang dhaif. Orang tua ni macam-macam, dia nyanyuk lah macam-macam lah, tunjuk pada orang tua. Boleh jadi maksud tu. Syekh ini kalau dia ni lafaz ta'dil, lafaz untuk menyatakan orang ni perawi yang baik, maka dia lafaz ta'dil yang rendah, dekat dengan dhaif. Bukan menunjukkan syekh di mana orang istimewa sangat. Tak. Sebab itu dia tak ambil, dia sendiri itu tak ambil. Pasal mutik ni bukan orang istimewa sangat. Lepas tu dia tunjuk tu. Dia tunjuk tu banyak maksud. Banyak maksud, boleh jadi tunjuk ni lah syekh tu. Dia tanya-tanya, tunjuk ni lah syekh tu. Jadi syekh tu boleh jadi maksud dia syekh dengan arti tajrih, bukan tauthik, bukan ta'dil, tapi dengan maksud tajrih. Inilah orang tua tu. Kalau kita terima syekh ini dengan maksud tajrih, maknanya orang tak kemah mana, bermakna hadis ini tidak begitu kuat lah. Tetapi tujuan Zaid tu kata Syu'bah tunjuk kepada aku dengan maksud nak menguatkan hadis ini, makna boleh pakai lah. Tidak semestinya kalau Syu'bah tak ambil bermakna orang tu tak boleh pakai. Lebih baiknya kita pakai di sini syekh tu dengan makna ta'dil, makna molek. Tetapi ta'dil itu, molek tu tidaklah molek tinggi benar, istimewa benar, tidak. Tapi nak kata dhaif tu pun tidak juga, dekat dengan dhaif. Tapi masih lagi orang yang boleh diterima lah, perawi yang boleh diterima. Berdasarkan hadis ini, Nabi SAW tidak berkomong pun, ambil air semaya pun tidak, terus pergi semaya tanpa mengambil air semaya terlebih dahulu. Menunjukkan bahawa minum susu ni tidak membatalkan wudu. Di sini tidak dijelaskan sama ada susu yang telah dimasak ataupun yang belum dimasak. Bagi orang-orang tadi yang mengatakan batal air semaya kerana makan sesuatu yang disentuh api, dia kata ni semua ni, cerita ni minum susu ni susu mentah. Patut adakah Nabi SAW minum susu mentah? Biasa waktu tu, biasa. Zaman dulu, zaman sekarang ni pun orang-orang boleh minum susu mentah tu, apa-apanya, tak jadi masalah. Babul wudu' minad dam. Ini bab berwudu kerana keluar darah. Sekatulah Allah.